wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, so untuk live hari ni kita nak bincangkan untuk latihan pengukuhan dalam buku teks form 4 kita, ya. Dalam buku teks form 4, latihan pengukuhan ada dekat muka surat 236. So siapa yang untuk form 4 good sebab ada buku teks kan. Tapi untuk form 5, kalau siapa yang tak ada salinan buku teks, so boleh dapatkan buku teks online. Ada buku teks online, so mesti share sikit lah, ya. Okay. Sekarang cikgu tengah buka soalan ni, sementara tunggu. So sementara tunggu masuk kan. So cikgu nak buat dulu lah. Sekejap cikgu memang ada tepi sikit. So hantu ni memang dah sahaja berada, sebab syok ada bau. Hai Mas Liana, so dah ready tak dengan soalan? Dah buat ke belum soalan? Mas Liana, dah buat ke belum? Buat sungguh ikon ni. Hai Sharifah, cikgu nak slowkan sikit kipas. Bunda nak buat apa pakai tudung? Bunda nak belajar sekejap. Nak belajar sekejap? Boleh tak? Boleh. Fa'i pergi masuk bilik, ya. Okey. Alright. Thank you. Oh. Okay. So hari ni cikgu ulang semula, ya. Hari ni kita nak buat review tentang soalan pengukuhan dalam buku teks form 4, buku teks form 4. So siapa yang ada buku teks, please boleh keluarkan buku teks dan kita tengok muka surat 222. Cok, ya ke? 236, muka surat 236. Okay. So sekarang dah ada 2 orang, ya, Sharifah dengan Mazliana, ya. So dengar tak suara cikgu? Boleh dengar tak suara cikgu? Respon sikit. Dengar ke tak suara? Dengar, ya. Okey. Kelly ke? Nama you all ni macam-macam. Alright. Okay, so kita boleh start lah, ya. Okay, dengar. Thank you Mas Lana. Okay, kita boleh start lah. Okay, kita tengok pada muka surat 236, ya. Okay, 236 kita mulakan dulu dengan soalan objektif. Alright. Okay, untuk soalan objektif, yang pertama, pergerakan yang manakah melibatkan pergerakan pada satah melintang? Okey, pada satah melintang. Kita tahu kita ada 3 jenis satah. Okey, kalau kita tengok pada permulaan bidang 3 ni, bidang 3 ni kan memang macam susah sikit kan, banyak benda. Okey, kalau kita tengok balik pada permulaan pada bidang 3 ni,
kita ada 3 satah. Okey. Satah sagittal yang membahagi dua, satah frontal. Kalau satah sagittal, dia bahagi dua badan kita, dua melintang macam ni. Kemudian ada pula satah frontal. Satah frontal dia bahagikan bahagian depan dan bahagian belakang. Bagi dua badan kita pula. Okey. Kemudian ada satah melintang. Satah melintang ni bagi pada dua badan dekat pinggang. Belah dua pinggang. Okey. Jadi, kalau soalan ni tadi, dia tanya pergerakan yang manakah melibatkan pergerakan pada satah melintang. Okey, satah melintang. Hai Bella. Jadi, satah melintang ialah satah yang membahagi dua badan kita. Jadi, apakah pergerakan yang menunjukkan kepada sama ada bahagian atas badan atau bahagian bawah badan? Okey. Sorry. So jawapan dia ialah circumduksi. Circumduksi. C. Okey, jawapan dia. Why? Sebab circumduksi ni bila kita tengok dia punya pergerakan circumduksi ni, tangan lurus kan, lurus ke bawah tangan, so dia bergerak macam tu je. Okey. Tangan dia bergerak macam tu je. Adakah dia melibatkan bahagian lain badan? Tak ada. Okey, adakah dia melibatkan bahagian bawah badan? Tak ada. Okey, itu sebabnya dia berada dekat bahagian satah melintang. Kita sebut dia sebagai satah melintang. Okey. Alright, untuk soalan kedua. Kalau tak dengar suara cikgu bagi tahu ya. Sebabnya cikgu macam jauh sikit ni kali ni, sebab cikgu hari ni cikgu dah ada tripod. So cikgu tak perlu berdirikan dia satu tempat lagi kan. Okey. Yang kedua ialah soalan kedua ya, posisi rujukan anatomi lateral merujuk kepada lateral. Lateral, apa dia lateral? Bila kita sebut pada rujukan anatomi ni dia ni ke atas ke bawah, bawah ke atas. Lepas tu tepi ke sisi ke tepi kan. Jadi lateral ni, maksud lateral ialah bahagian yang menjauhi garisan tengah badan ataupun garisan tengah jasad. Maksudnya kalau kita tengok daripada depan, cikgu mula muka surat berapa tadi? Kita buat latihan pengukuhan muka surat 236. Ni latihan pengukuhan untuk bidang 3. Okey. Alright. Semula. Bahagian yang menjauhi garisan tengah jasad. Apa dia anatomi lateral ni? Rujukan anatomi lateral ialah bahasan, kalau kita kata yang menjauhi, kalau pergerakan macam ni tau. Kalau contoh tangan kita dekat sini, kita gerakkan dia macam ni. So itu ialah pergerakan pada satah lateral. Okey, pergerakan pada rujukan anatomi lateral sebab dia bergerak menjauhi. Dia bergerak menjauhi badan. Berbeza dengan proksimal. Proksimal ni ialah bertentangan dengan lateral tadi. Maksudnya dia menghampiri badan, dia ke arah badan, ke arah titik tengah badan kita. Okey. Alright. So, soalan nombor 3, pilih ciri gerakan rektilinear yang tepat. Gerakan rektilinear. So, kalau kita buka buku teks, gerakan rektilinear, okey, gerakan rektilinear kena tengok muka surat 175. Okey, gerakan rektilinear kita kena tengok muka surat 175. Okey, kita tengok kat situ gerakan rektilinear. Mestilah satu gerakan yang berada pada satu garisan lurus. Okey, mestilah pergerakan yang berada pada satu garisan lurus mengikut landasan yang lurus. Okey. Kita tengok kat situ. Pergerakan melibatkan sasaran dalam satu garisan yang lurus. Maksudnya kita ada dah pergerakan kita tu ada kita punya destination dia. Okey, pergerakan kita ada destination. So kita lakukan pergerakan tu. Pergerakan tu pula mesti lurus. Kalau bengkok tak, itu bukan rektilinear. Okey. Jadi rektilinear ialah jawapan dia bila pergerakan yang melibatkan peralihan jasad mengikut landasan yang lurus. Contoh kan, kalau lari 100 meter, okey, daripada mula lari pucuk sampailah ke garisan penamat, itu ialah gerakan rektilinear sebab dia lurus je. Okey, sama juga macam
contoh dalam buku teks ni, dia melompat ke atas. Melompat ke atas dalam satu badan dia macam mana? Lurus je. Dia lompat, lurus macam tu je badan dia. Okey? Tak bergerak, bukan bengkak-bengkok. Alright. Berbeza dengan curvilinear. Curvilinear ni dia curve. Curvilinear kan, dia curve, jadi mestilah bengkok. Alright, soalan nombor 4. Jasad mengalami pecutan dalam situasi yang berikut. Okey. Mula-mula sekali kita kena ingat semula, apa itu pecutan? Pecutan ialah perubahan hal laju. Okey, perubahan hal laju. Okey, kalau kita tengok jawapan nombor 1, apabila hal laju awal lebih rendah berbanding hal laju akhir. Apa maksudnya? Hal laju awal contoh 10 km sejam. Hal laju akhir 100 km sejam. Okey. Jadi tu ada perubahan. Bila ada perubahan maksudnya ada pecutan. Okey. Yang kedua, apabila jasad pegun. Jasad tak bergerak. Kalau tak bergerak, adakah kalau kita tak bergerak, ada pecutan ke? Jasad yang pegun maksudnya hal laju dia kosong. Bila hal laju dia kosong, maksudnya pecutan dia pun kosong juga. Okey. Okey, yang ketiga, apabila hal laju awal sama dengan hal laju akhir. Mula start pun 100 km sejam, sampailah hujung sana 100 km sejam. Daripada rumah dekat KL sampai kat Kedah 100 km sejam. Tak berubah. Sebab lalu highway lurus, tak ada orang kan. Gitu je. So ada pecutan tak? Tak ada pecutan. Kalau macam tu maksudnya tak ada pecutan. Okey. Alright. Yang keempat, apabila hal laju awal lebih tinggi berbanding hal laju akhir. Maksudnya mula-mula start kereta zoom 50 km sejam. Tiba-tiba dekat depan nampak ada polis buat roadblock. Slow 10 km sejam. Okey, maksudnya memperlahankan pergerakan tu tadi. Bila pergerakan tadi perlahan, maksudnya ada pecutan tak? Ada pecutan, sebab selagi ada had laju maksudnya ada pecutan, tapi pecutan tadi berkurangan. Kalau dalam bahasanya, bila pecutan ni berkurangan maksudnya pecutan negatif. Okey, pecutan dia negatif sebab dia berkurang. Macam tadi, kalau awal dia slow, akhir dia laju, maksudnya pecutan tadi positif. Pecutan positif sebab dia makin bertambah. Okey. Jadi jawapan dia ialah 1 dan 4. 1 ialah hal laju awal lebih rendah berbanding hal laju akhir. Kemudian hal laju awal lebih tinggi berbanding dengan hal laju akhir. Dua-dua tu ada perubahan hal laju, maka dia adalah pecutan. Okey. Soalan nombor 5. Antara pergerakan yang berikut, yang manakah melibatkan sistem tuas kelas kedua? Alright, sistem tuas kelas kedua. Yang ini sistem tuas kelas kedua ni sebenarnya satu topik yang sangat, satu tajuk yang sangat cikgu rasa sangat best tau kalau kita belajar. Cikgu dulu masa form 4, alamak nak cerita pula. Masa form 4 pun, hai Amir, hai Brandon. Masa form 4 cikgu belajar sistem tuas ni. Tak salah cikgu dalam sains pun ada sebenarnya kan. Tapi cikgu belajar dalam fizik. Dalam subjek fizik. Okey. Dalam subjek fizik pun ada juga sistem tuas ni. Dulu masa zaman cikgu kita mesti lagi belajar bahasa Melayu. So memang tahulah tuas pertama, tuas kedua, tuas ketiga. Cikgu setiap kali bila cikgu belajar kan, topik ni setiap kali kelas kepala cikgu kena ketuk lah. Sebab tak ingat-ingat. Mana satu tuas pertama, mana satu kedua, mana satu ketiga. Cikgu selalu sangat confused. Tak tahu nak buat macam mana. Okay, jadi benda ni sebenarnya senang je. Ingat je dekat mana dia punya fulcrum. Yang penting sekali fulcrum. Bila kamu ingat fulcrum, kamu tahu dah nak letak dekat mana beban dan daya. Bila kamu tahu nak letak kat mana beban dengan daya, maksudnya nanti apa yang akan jadi, kamu senang je nak faham. Okey. Kalau dalam fizik dia lebih banyak kepada sains lah kan. Tapi kalau dalam sains sukan ni, kita banyak aplikasikan pula dia dalam sukan. Sebenarnya bila kita nak aplikasikan fizik ni dalam sukan, sebenarnya dia lagi susah. Cikgu cakap susah pula. Lagi susah lah, dia complicated sikit. Sebab kita kena faham. Mula-mula kita kena faham dulu tuas tu. Tuas 1, tuas 2, tuas kelas ketiga, kita kena faham dah. Lepas tu bila dah faham, kita kena pula tengok jenis, kita nak tahu kan jenis sukan ini
guna tuas apa. Kalau hoki, guna tuas apa. Kalau golf, guna tuas apa. Badminton, guna tuas apa. So, semua tu kita kena faham. Kita kena tahu macam mana cara setiap permainan tu dimainkan. So, barulah kita akan tahu macam mana ataupun barulah kita tahu tuas apa, kelas mana yang terlibat. Okey, selagi kita tak ingat atau kita tak faham tuas 1, 2, 3 tu, kita takkan tahulah sukan apa yang terlibat dengan dia. Okey, alright. Okey, so soalan dia jadi apa? Yang manakah melibatkan sistem tuas kelas kedua? Okey, sistem tuas kelas kedua. Kita tengok muka surat 197. Cikgu pun ada buku. Kau bawa juga buku. Sebabnya kan cikgu kata tadi, cikgu bukan dia ingat sangat tuas ni. So, sebab nak ajar, so kita sama-sama lah belajar. Disebabkan cikgu duk ajar kamu ni. Semoga lepas ni cikgu ingat lah tak payah tengok buku dah kan, sistem tuas ni. So, terima kasih kepada kamu semua nanti. Alright. Sistem tuas kelas kedua. So, fulcrumnya berada di hujung. Okey. Sistem tuas kelas pertama, fulcrumnya ada di tengah. Sistem tuas kelas kedua, fulcrumnya ada kat hujung. Dan bebannya ada kat tengah. Okey. Bila beban ada kat tengah, daya hujung sekali lah. Okey. Daya, beban, fulcrum. Sekejap ya. Okey. Kita tahu apa dia daya. Daya ialah kuasa yang kita gunakan. Apa yang kita gunakan untuk bergerak. Okey. Kalau dalam pergerakan tubuh badan ni, daya ialah kuasa ataupun power yang kita gunakan untuk bergerak. Okey. Jadi bila kita tengok huraian dia pada tuas kelas kedua ni, kita tengok contoh dia ialah kaki dijengkitkan. Kaki dijengkitkan. Okey. Bila kaki dijengkitkan, kalau kita nak faham lebih ni lagi lah, cuba kamu buat sendirilah. Kaki kamu jengkitkan, maksudnya kaki tu berada betul-betul di paling hujung sekali. Bila kaki tu paling hujung, so dia bolehlah dijadikan sebagai fulcrum. Sebab fulcrum tadi hujung sekali kan. So fulcrum ialah pada hujung kaki. Okey, fulcrum. Kemudian ini hujung kaki, contohlah kan hujung kaki ni metafasal dia lah. Jangan kamu tengok meta kapal cikgu ni. Ini meta kapal cikgu, tapi ni anda bayangkanlah je lah. Ini ialah metafasal. Salah senaya. Ayah pergi berak. Masuk toilet. Dah ayat ke belum? Belum. Pergi masuk toilet. Bagi tahu Daddy. Jangan ayat lagi. Pergi berak ke dalam toilet lagi. Minta maaf lah, ada selingan sikit. Selingan toilet sikit. Begitu dia pergi. Pergilah. Tak mahu kat sini. Itu salah kita tadi lah. Pergilah ya toilet. Okey. Sorry. Okey, semula. So, fulcrum di hujung kaki. Okey, kita naik sikit. Kita ada metatarsal kita. Kaki punya ni. Okey, lepas tu ada pergelangan ankle. Alright. So, atas dia ialah kita punya gastrocnemius. Punca daya kita ialah pada gastrocnemius. Sebab apa? Berlakunya pergerakan semuanya berpunca daripada otot. Bila otot, so otot yang paling besar yang ada kat kaki kita, kalau dari hujung kaki tu sampai ke atas tu ialah gastrocnemius. Okey. So, gastrocnemius ialah berfungsi sebagai daya. Dan berat badan menjadi dia punya beban. So, bebannya berat badan. Bayangkan daripada kepala sampai badan, sampai perut, sampai punggung, sampai peha, semuanya bergantung pada gastrocnemius. Sebab itulah senaman jengkit kaki ni ialah salah satu senaman yang bagus untuk daya tahan otot gastrocnemius. Tahu sebabnya apa? Sebabnya berat badan kita semuanya tertumpu pada
gastrocnemius tu. So kita tak payah dah nak guna-guna dumbbell ke guna-guna pemberat lagi dah. Kalau berat badan tu 50 lah kat situ. Kalau berat badan tu 80 lah kat situ. Kalau berat badan 120 lah dekat gastrocnemius. Jadi sayangi gastrocnemius kita. Kecuali kalau kamu nak buat angkat berat. Kan? Kalau kamu atlet angkat berat tu okeylah. Kalau macam Amir atlet memanah, so memanah je guna gastrocnemius ke? Guna juga kan, pasang kuda-kuda tu. Okey. So, tuas kelas kedua melibatkan, kalau kita tengok pada tu, dia melibatkan kaki yang menjengkit lah. Jadi, kalau tengok jawapannya memang dah ada lah jawapannya kat situ, tulis menjengkitkan kaki semasa memukul bola smash. Okey. Jadi, bila ayat dia macam tu, menjengkitkan kaki tu, ambil terus dia. Tak payahlah nak susah hati dengan smash dan menerima hantaran bulu tangkis dalam acara badminton. Smash dan menerima hantaran bulu tangkis dalam badminton itu maksudnya apa? Guna tangan. Okey. So bila tak guna tangan, kebanyakan kita guna tuas kelas pertama. Okey. Memukul bola tenis pun sama, menendang bola masuk ke padang pun sama. Kebanyakan tuas-tuas ni sebenarnya dia memang ialah tuas kelas pertama. Okey. Okey. Soalan nombor 6. Apakah maksud kemahiran generik? Okey, kemahiran generik. Okey, yang ini ada pada unit 3.7, kemahiran motor, muka surat 220. Okey, muka surat 220. So, maksud kemahiran generik ni ialah satu kemahiran yang diwarisi daripada family. Contohnya, Rashid Siddiq. Ayah dia Siddiq, pemain badminton. So, anak dia Rashid, Razif, semua tu semuanya mendapat kemahiran generik daripada ayah dia seorang pemain badminton. Walaupun ayah dia tak berapa tera, tapi ada bakat tu diwarisi daripada ayahnya. Itu kita panggil kemahiran generik. Okey. Ada kemahiran yang dipelajari. Kemahiran pergerakan yang dipelajari itu ialah kemahiran sekunder. Okey, kalau kemahiran generik ialah kemahiran yang diwarisi, kemahiran sekunder pula ialah kemahiran yang dipelajari. Okey, yang dipelajari. Apa maksudnya? Maksudnya memang kita lakukan praktis lah berulang-ulang kali. Contohnya family cikgu tak ada pun yang main bola sepak, tak ada pun. Kalau main semua sukan-sukan tangan ni, badminton, tenis, golf ke, semua sukan-sukan yang menggunakan tangan. Tak ada pun yang main sukan guna kaki. Tapi tiba-tiba ada pula anak cikgu suka sangat pula. Dia berkawan dengan kawan-kawan dia yang main bola. Bila dia berkawan dengan kawan-kawan dia yang main bola, maka dia belajar daripada pemerhatian kawan dia. Lepas tu cikgu pun ambil dia jadi tim bola daripada darjah 4, darjah 5, wakil sekolah darjah 6. Lepas tu masuk pula tim, masuk akademi, masuk apa. Jadi itu ialah kemahiran yang dipelajari. Dia menambahkan lagi dia punya kemahiran yang ada dalam diri dia. Okay. Sebenarnya semua kemahiran motor kita boleh belajar. Semua kemahiran motor yang ada ni kita boleh belajar. Tak ada masalah. Semua kemahiran motor kita boleh belajar. Kita boleh belajar semua cara. Kita boleh belajar berenang kalau kita tak pernah belajar berenang. Cikgu personally daripada kecil memang tak kerti berenang. Kalau kau campak cikgu dalam kolam, tenggelam cikgu. Kalau berkocak sekali dua tenggelam. Tapi semasa cikgu di universiti, memang ada subjek renang. Okey, so 2 jam seminggu memang kita orang belajar berenang. So di situlah cikgu memperoleh kemahiran sekunder, belajar berenang, kemahiran sekunder. So memang cikgu belajar macam mana cara teknik dia. Berenang gaya bebas, macam cara berenang kuat dada, macam mana cara berenang kuat belakang tu. So sekarang kalau cikgu masuk kolam, kurangnya cikgu bolehlah timbul. Bolehlah berenang berapa kuat, 1, 2, 3, 4, 5, bolehlah lagi, timbul lagi. So itu ialah kemahiran yang boleh dipelajari, kemahiran sekunder. Okey.
kalau nak kata kemahiran generik, cikgu ada apa kemahiran generik? Cikgu tak ingat. Cikgu memang tak pandai. Okay. So, kalau kemahiran generik, mungkin juga berjalan ialah kemahiran generik. Alright, so soalan nombor 7. Berfungsi untuk mengawal keseimbangan dinamik berdasarkan maklumat aliran optik yang diterima melalui mata. Okey, ini ialah berkaitan dengan fungsi biologi. Sistem visual. Okey, sistem visual. Bila sebut sistem visual, dia mestilah berkaitan dengan mata. Tak nak mata. So ada dua sistem visual. Satu visual ambient, satu lagi visual focal. Okey. Satu ialah visual ambient. Visual ambient ni ialah satu sistem visual yang daripada mata dia terus bergerak, tidak melalui otak, tak perlu difikirkan. Dia tu pergerakan yang tidak perlu difikirkan. Okey. Maksudnya macam mana ya? Okey. Maksudnya kita fokus pada sesuatu benda, tapi dalam satu masa yang sama, pada masa yang sama tu juga kita boleh alert pada keadaan persekitaran kita. Contoh kalau kita bawa kereta, kita fokus pandang depan. Okey. Kita bawa kereta, kita fokus pandang depan. Dalam masa yang sama, kita boleh juga duduk jeling side mirror, jeling rear mirror. Okey, kita nak tentukan ada keadaan selamat ke tidak. Okey, padahal kita sekarang kita fokus kat depan je. Kita nak jalan lurus ni, tak adalah kita tukar-tukar lane ke, tak ada, kita ni jalan lurus je target kita ni. Kita dah duduk lane kanan dah kononnya ni kan. Tapi dalam masa yang sama, walaupun kita dah duduk lane kanan, kita tetap kena jaga keselamatan. Koknya mana dah tahu ada orang di kanan dekat kiri kan. So kita tetap alert dalam masa yang alert tu, tapi benda tu berlaku dalam keadaan yang tidak sedar. Bukanlah tidak sedar, kita tak perlu fikir sebab benda tu dah secara spontan. Bila kita dah selalu buat benda tu, dia berlaku secara spontan. Contoh lagi satu, kalau kita main basketball. Okey, kita main basketball. Setiap orang dia ada marking dia masing-masing. Contoh, cikgu jaga CA, cikgu jaga KD contoh ya. Cikgu jaga KD. Walaupun masa tu cikgu tengah duduk jaga KD ni kan, dalam masa yang sama cikgu boleh alert tengok kiri kanan ada siapa lagi kat kiri kanan cikgu. So in case kalau cikgu boleh dapat intercept bola yang orang bagi pada KD, so pada waktu tu cikgu dah tahu dah belakang kanan cikgu ada seorang, belakang cikgu ada seorang yang free, yang boleh terima bola tu. Okey. Alright, itu ialah visual ambient, visual yang berada di luar kita punya kebiasaan. Berbeza dengan visual focal. Okey, visual focal ni dia melibatkan fungsi otak. Dia melibatkan kita kena fikir. Okey, berfungsi untuk pemfokusan image, iaitu melihat segala aksi yang melibatkan pergerakan, sama ada pergerakan manusia atau objek, dan jenis respon yang dihasilkan oleh rakan sepasukan. Okey. 1. Visual focal dalam sukan menembak. Itu memang betul-betul fokus. Okey, sukan menembak, kita dah target dah nak tembak. Mana kita tembak tu? Bulatan tengah tu kita tembak tu. Itu ialah visual focal. Mesti fokus. Okey, mesti fokus. Contoh kedua ialah semasa kita penalty. Okey, sepakan penalty. Bila sepakan penalty dalam bola sepak ni, kita kena fokus. Bukan saja fokus dari segi fokus terhadap benda tu. Kita fokus tau. Kita punya pandangan, kita punya mata mestilah fokus terhadap satu tempat yang kita nak tuju. Okey. Itu beberapa teknikal lah. Kalau orang kata orang nak buat sepak penalty ni kan, dia macam-macam cara. Orang ni sepak macam tu, orang ni sepak macam tu. Especially kalau orang yang berprestasi tinggi kan, orang wakil-wakil negara tu yang main World Cup semua tu, dia banyak-banyak cara lah. Dia bergantung pada kita. Tapi secara relatifnya itulah dia. Okey, secara relatifnya. Okey. Jadi sistem di atas merujuk kepada sistem visual ambient.
mengawal keseimbangan dinamik berdasarkan maklumat aliran optik yang diterima melalui mata. Pandang macam ni je kita dah tahu dah keadaan sekitar. Okey. Bukan kalau fokal ni dia fokus. Okey. Kalau fokal ni dia fokus betul-betul. Okey. Soalan nombor 8. Satu objek berjisim 30 kg, 30 kilo diletakkan di atas latar yang mendatar dan licin. Had laju objek berubah daripada pekun kepada 25.0 meter per saat dalam masa 10 saat apabila dikenakan daya secara mengufuk. Berapakah magnitud daya? Cikgu ada buat beberapa perbincangan dengan guru-guru sains sukan. Guru-guru sains sukan kiranya grup tu dah seluruh Malaysia lah. Okey, seluruh Malaysia. Okey, dalam grup tu kami membincangkan tentang soalan-soalan yang macam ni lah, macam soalan nombor 8 ni. Kalau kamu tengok ya, macam soalan nombor 8 ni. Soalan nombor 8 ni langsung tak sebut pasal sains sukan. Langsung tak ada kaitan dengan permainan. Okey. Jadi soalan seperti soalan nombor 8 ni hanyalah sekadar soalan untuk menerangkan kita tentang teori. Tentang teori pecutan. Jadi pada pendapat cikgu, tidaklah cikgu kata kamu tak perlu belajar. Sebabnya lagi banyak benda yang kita belajar, lagi banyak benda yang kita tak tahu. Jadi cikgu suka kalau kamu belajar, tetapi untuk being stress untuk belajar tajuk ni, cikgu rasa tak berapa perlu sangat lah. Why? Kenapa? Sebabnya dia tak melibatkan sains sukan pun. Ya, sebab dia tak melibatkan sains sukan pun. Jadi macam soalan ni macam terlalu fizik. Terlalu fizik untuk kita. Tapi tak ada masalah kalau kita nak buat. Jadi kita akan buat. Kita akan buat hari ni, okey? So macam mana cara nak kira dia? Okey, untuk soalan nombor 8 ni, soalan nombor 8 ni, A sama dengan FM. A ialah pecutan. Okey, dia ada tak pecutan kat situ? Dia ada cuma bagi kita hal laju je, 25 meter per saat. Tapi dia bagi masa 10 saat. So hal laju ialah pecutan ialah hal laju bahagi masa. Okey, 25 bahagi masa 10 saat. F ialah daya yang kita cari tadi. Kemudian M ialah berat yang ada tadi, berat ialah 30 kilo. Okey. Alright. So, untuk dapatkan F, 25 bahagi dengan 25 kita dapat 2.5 times 30 kg tadi. So jawapan dia ialah 0.516. Jawapan dia ialah 75 Newton C. Okey. Kalau nak tengok lebih lanjut pengiraannya adalah seperti ini. Kalau tengok ya, nombor 8 tau, nombor 8. Okey, pengiraan dia ialah dekat tu nombor 8. A sama dengan F per M. Okey, kemudian A ialah pecutan 25 meter per saat bahagi 10 saat. Sama dengan F ialah benda yang kita cari dan M ialah 30 kg. Okey. 30 kg. So kiraan dia macam itulah. Kalau nak ni screenshot sekarang. Itu ialah cara pengiraan dia. Okey. Untuk soalan nombor 8. So jawapan dia ialah C, 75 Newton. Okey, kita pergi kepada soalan struktur sekarang. Soalan struktur nombor 1, huraikan 4 prinsip kestabilan yang diaplikasikan dalam aksi sukan di atas. Okey, aksi sukan ni ialah sukan taekwondo. Okey, sukan taekwondo ni kita tahu ialah sukan kontak yang sangat kontak yang sangat memerlukan kestabilan.
tak mudah dijatuhkan. Sepatutnya tak boleh mudah untuk dijatuhkan. Okey. So, kalau kita tengok faktor-faktor yang mempengaruhi stability. Alright, faktor-faktor yang mempengaruhi stability. 4 prinsip kestabilan. 1. Luas tapak sokongan. Why? Kalau kita tengok orang tu, kalau kita buka kaki lebih luas, maka akan lebih stabil lah kita punya pergerakan. Ataupun kalau kita berdiri dengan kaki yang kita buka luas lagi, dia akan tambah stabil. Okey. Yang kedua ialah pusat graviti. Pusat graviti. Semakin rendah pusat graviti badan kita, maka semakin stabil lah kita. Mana nak korang kalau Bluetooth? Nak korang kalau Bluetooth? Macam mana pula Bonda nak bagi lekor kalau blue? Bonda kan tengah ni, Bonda tengah mengajar ni. Tunggu sekejap ya. Tapi Fana lekor warna blue sekarang. Betul lah ambil. Tapi dia tu tak baru Fana. Lekor yang warna blue. Dengan dia, Bonda suruh bagi file. Tapi dia tu tak bagi. Lepas tu nak buat macam mana? Dia Faik nak suruh Bonda buat apa? Nak panggil dia. Okey, tunggu sekejap Bonda siapkan ni dulu. Bagi Bonda siapkan kejap ni ya. Tolong tutup nombor. Nombor? Bagi Bonda siapkan sekejap ni ya. Boleh ya? Boleh. Okey, pergi main dulu. Terima kasih. Sama-sama. Okey, kita sambung balik. Pusat graviti. Semakin rendah pusat graviti. Tengok Bonda tengah tengok handphone tu. Bonda buat apa dengan ni? Bonda tak buat apa-apa pun dengan ni. Awak yang main dia ni. Pusat graviti. Semakin rendah pusat graviti kita, maka semakin stabil lah badan kita. Di mana pusat graviti kita? Pusat graviti kita berada di pusat kita. Okey, berada di pusat kita. Okey, yang ketiga ialah jisim. Objek lebih stabil sekiranya jisim lebih besar. Ataupun berat. Jisim ni berat lah. Lebih berat, tertumpu pada tapak sokongan, lebih stabil kita. Okey. Yang keempat ialah geseran. Daya geseran ni bertambah sekiranya daya geseran bertambah, makanya akan bertambah stabil lah kita. Contohnya daripada kita pakai stokin yang licin, eloklah kita pakai kasut yang kesat dah, maksudnya yang tak adalah nak main seret-seret suruh tak ada. Okey. Alright, itu ialah 4 prinsip kestabilan yang boleh diaplikasikan dalam sains sukan ni, dalam aksi sukan ni. So, B ialah jelaskan 3 contoh aksi sukan yang mengaplikasikan prinsip kestabilan. Cikgu kalau cerita pasal prinsip kestabilan ni, cikgu paling suka sekali sumo. Sangat. Sebabnya memang kalau sumo ni kan memang sukan yang dia nak menjatuhkan orang kan, jadi kalau kita guna kita kata kestabilan ni memang sangat penting lah untuk sukan sumo ni. So satu ialah sumo. Yang kedua ialah apa? Kita bercerita pasal kestabilan ialah lontar peluru. Kenapa lontar peluru? Sebabnya lontar peluru kan masa dia pusing tu, dia kena jaga dia punya garis graviti supaya dia tak terjatuh. Kalau dia terjatuh, dia terkeluar daripada dia punya bulatan tu, makanya akan batal lah dia punya lontaran kan. Tu penting juga tu. Yang ketiga, apa lagi? Gimnastik. Okey, gimnastik. Kenapa gimnastik? Gimnastik masa dia duduk, contoh dia berdiri dekat titian tu. Apa nama dia tu? Titian tu kan, batang titian tu.
So, masa dia berdiri dekat batu tu, sekiranya dia nak terjatuh, dia akan mengaplikasikan garis graviti punya prinsip, iaitu akan menjauhkan garis. Ini macam mana? Jangan bising, bonda kena belajar sekarang. Okey? Okey. Pergi masuk bilik sekarang. Jangan main. Tutup balik tu. Jangan main. Tetap. Okey, masuk bilik dulu ya. Okey. Bila kita nak jatuh ke depan, kita kita akan rasa macam nak ke depan lagi untuk meletakkan garis graviti badan kita tetap pada tengah-tengah badan supaya kita lebih seimbang. Benda ni sebenarnya kita susah sikit nak bayangkan. Kenapa kalau kita nak jatuh ke depan, kita kena kedepankan lagi badan kita? Kenapa? Tapi itulah cara kalau gimnastik, orang yang nak imbangkan badan kan. Kalau nak jatuh, lagi jatuh lagi. Supaya garis graviti dia, bila kita jatuh ke depan kan, garis graviti tertinggal kat belakang. So bila kita kedepankan juga kita punya badan, makanya garis graviti tu akan kekal dekat dalam badan kita. Contoh macam ni Okey. Ini ialah garis graviti. Dan ini ialah badan. Okey, contoh ya. Bila dia berada berdua macam ni, so kita akan bila berada berdua macam ni, stabil lah. Okey, bila badan nak terjatuh, garis graviti ni kalau macam ni, okey, badan nak jatuh, maka akan jatuh lah sebab garis graviti duduk di luar badan kan. Jadi kita kenalah menggerakkan juga garis graviti ni ikut sama dengan badan. Bila kita nak gerakkan badan kita ni ikut sama, so apa cara dia badan? Mungkin kita akan keluarkan kaki satu, kaki keluar kat sini. Tetap jatuh. Gitu. Kan biasa kalau kita nak jatuh ke depan, kita akan langkahkan kaki kita lagi ke depan. Betul tak? Itu ialah prinsip untuk garis graviti lah tu maksudnya. Bila kita nak jatuh ke depan, kita step lagi satu langkah ke depan. Supaya garis graviti kita tetap berada kat tengah-tengah badan, tetap stabil, idoklah terjatuh. Okey? Alright. Okey, soalan nombor 2. Satu objek berjisim 15 kilo diletakkan di atas lantai mendatar. Ni soalan sama macam tadi juga. Sama dengan FM juga. So cikgu dah buat pengiraan dah tadi. Soalan nombor 2 ni. Sekejap ya. Kejap lah cikgu buat semula lah. Soalan nombor 2 ni, kalau A sama dengan Fn. Bang, bonda tengah cakap kat sini. Nampak tak ni? Nampak tak? Itu siapa? Itu bonda lah. Dia tak kena bonda pula. Habis itu, belum dia nak pakai batu baseball. Ni Wendy. Bila pun dia nak pakai batu baseball? A sama dengan Fm. Maksud A ialah pecutan. Macam biasa tadi dia bagi kita 6.0 meter per saat. Ini ialah hal laju dalam masa 10 saat. So kita akan kira 6 bahagi 10 saat. Meter per saat tadi ialah hal laju. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Okey. Kemudian F ialah daya yang diminta tadi. M ialah 15 kg yang M ialah mass, jisim yang ada tadi. Okey. Jadi bila kita nak dapatkan F tadi, 6 bahagi 10 times 15 kg sama dengan F. So jawapannya sama dengan apa ni, 1.5 darab 6. Sekejap cikgu kira. 0.6 darab 1.15 darab 0.6 0.39 9.0 Newton. Okey, so jawapan dia ialah 9 Newton. Okey. Hai Ashwin. Benda Okey, tak tengok ya. belum. Alright, tengok. Okey, itu ialah jawapan untuk soalan nombor 6.
Okey, A sama dengan FM, kemudian pecutan ialah hal laju, iaitu dia bagi hal laju kita tadi 6 per 10 saat untuk dapatkan pecutan. Kemudian F ialah daya yang diminta bahagi dengan M. M ialah 15 kilo. Okey, so kira bla bla bla, kira bla. So F ataupun daya kita sama dengan 9 Newton. Alright? Okey. Screenshot kalau nak. Okey. Ni anak manja cikgu. Memang susah orang lain duduk dalam bilik. Dia duduk kat sini. Okey. Alright, so soalan nombor 3. Jelaskan perbezaan antara kemahiran diskrit dan kemahiran bersiri. Okey, kemahiran diskrit dan kemahiran bersiri. Apa dia kemahiran diskrit? Apa dia kemahiran bersiri? Buka muka surat 222. Okey, kemahiran diskrit ialah satu kemahiran yang mempunyai titik permulaan dan perakhiran. Okey, dia ada mula, dia ada akhir. Contoh hayunan golf. Kita nak pukul bola golf. Okey, so kita mula daripada hayunan atas titik mula, terus ke bila dah hayun tu ada follow through sampai hujung sini pula titik akhir. Itu ialah kemahiran diskrit. Okey. Okey. Yang kemahiran bersiri. Apa pula kemahiran bersiri? Kemahiran bersiri ni ialah kemahiran diskrit campur kemahiran berterusan. Okey. Maksudnya kemahiran tu bercampur-campur lah. Maksudnya okey, ada kemahiran kalau sukan golf tak sesuai dah pula kan. Golf mana ada pergerakan lain, balik-balik pukul dalam satu je. Cuba kita tengok kemahiran badminton pula. Badminton ada servis. Bila ada servis ada drop shot, ada smash, ada backhand. Okey, itu semua bercampur. Bila bercampur ni, kombinasi kemahiran ni dinamakan kemahiran bersiri. Okey, kemahiran yang bersiri. Contohnya kalau acara lompat tinggi lagi satu, lompat tinggi, mula berlari, lepas tu lompat, lepas tu melayang, lepas tu landing pula. Tu ialah kemahiran bersiri. Beberapa kemahiran yang dilakukan secara berterusan. Okey. Okey. Itu ialah perbezaan antara kemahiran diskrit dan kemahiran bersiri. Alright, soalan nombor 4. Jelaskan prinsip stabiliti yang dapat diaplikasikan dalam aksi sukan scrum rugby. Okey, scrum. Apa dia aksi scrum? Aksi scrum, kalau kamu ingat, cikgu selalu beritahu, cikgu selalu cerita pasal rugby kan. Scrum ialah pasukan ni dengan pasukan ni lawan. Okey. Awak nak boleh cubit ke? Tak nak. So duduk diam. Okey, jadi apa dia prinsip stability yang dapat diaplikasikan dalam aksi sukan scrum ni? Scrum ni dia mesti stabil. Dia mesti stabil supaya dia orang tak jatuh. Dia berdiri kan, laga bahu kan, laga bahu. So tolak dia tak boleh jatuh. Satu, luas tapak sokongan. Tengok pada kaki mereka. Okey, kaki dia. Yang kedua ialah pusat graviti. Okey, kalau kita tengok soalan ni, soalan nombor 4 Kau tengok soalan nombor 4 ni dia ada 4 markah. Bila ada 4 markah, cikgu kata kita kena ada satu keyword, satu elaboration. So kalau 4 markah kita bagi 2 keyword, 2 elaboration, full marks. 4 markah dah dapat. Okey. Jadi satu ialah kita cakap tadi luas tapak sokongan. Okey. Luas tapak sokongan ialah keyword. So apa huraian luas tapak sokongan tadi? Huraian dia macam mana kita boleh ceritakan apa dia luas tapak sokongan yang berkaitan dengan scrum. So kita cakap luas tapak sokongan dapat membantu pemain rugby untuk kekal dalam scrum, tidak runtuh. Dan scrum itu tidak runtuh ataupun tidak bergerak. Okey. Yang kedua ialah titik graviti. Kita kata semakin rendah titik graviti, semakin stabil semakin stabil seseorang tu. Makanya bila kita buat scrum, kita tak berdiri tegak. Kita tak berdiri tegak masa buat scrum. Kita akan tunduk. Bila kita tunduk, maka titik graviti kita tu rendah.
maka menambahkan kestabilan Scrum tu sendiri. Itu ialah jawapannya. Okay. So ada satu keyword dan ada satu elaboration. Alright. Soalan nombor 5. Apakah hukum Newton yang terlibat dalam aksi sukan di atas? Okay, aksi sukan ni ialah masa kita nak mulakan berlari. Mula lari pecut. Apa dia hukum Newton yang terlibat? Ada beberapa hukum Newton yang terlibat. Satu ialah hukum Newton, hukum inertia. Hukum Newton pertama. Why? Sebabnya kita berada dalam keadaan tu, dalam keadaannya pegun. Okay, dalam keadaan sedia tu kan. Kegarisan. Okey, kegarisan. Ini kegarisan ke sedia ni? Ini cikgu rasa kegarisan. Kegarisan. Dalam masa kegarisan tu, kita statik. Kita tengah tunggu bila dia nak sebut sedia. Okey. So, waktu itu, hukum Newton yang terlibat ialah satu hukum Newton, hukum inertia. Pegun. Satu objek ataupun satu jisim akan kekal pegun sehingga ada daya yang dikenakan terhadapnya. Okey. Hukum inertia. Yang kedua, hukum reaksi. Hukum reaksi pun ada juga. Hukum reaksi ni ialah apabila satu daya dikenakan, maka kita bereaksi terhadap daya itu. Yang macam ni belum lagi lah, kita tengah tunggu kan, kita tengah tunggu arahan. Kita tengah tunggu arahan daripada pelepas lah. Okey. B. Jelaskan 3 contoh aksi sukan yang turut mengaplikasikan hukum Newton yang sama dengan aksi sukan di atas. Kita pilih satu lah. Hukum sukan inertia. Hukum Newton inertia. So, apa lagi hukum aksi sukan yang mengaplikasikan hukum Newton inertia? Hukum yang kekal pegun sebelum ada daya lain yang bertindak ke atasnya. Kita boleh cakap permulaan untuk swimming, untuk berenang. Okey. Kita boleh cakap itu kalau pegun. Kalau yang bergerak pula, kan hukum inertia ni ada dua. Satu, kekal pegun sehingga ada daya lain yang bertindak ke atasnya, ataupun kekal bergerak sehinggalah kalau ada daya lain yang bertindak ke atasnya. Kita boleh cerita pasal rowing. Okey, rowing. Mendayung. Dayung tu akan tetap kekal lurus sehinggalah kalau kita kenakan daya lain supaya dia membengkok. Sama juga macam skiing. Ski pun sama, dia macam tu je. Kalau kita biar macam tu, dia macam tu lah. Kecuali kalau kita gerak sikit ke kan, itu maksudnya ada daya lain yang bertindak pada dia. Mana lagi dia akan ubah laluan. Itu semua hukum inertia. Okey. Hukum inertia ada dua, pegun dengan bergerak. Tu kena ingat lah. So tak ada lah kita duduk fikir nak cari hukum yang pegun je kan. Tak ada. Okey. So habis soalan struktur. Jam juga dah kita ni. Okey, so bila tengok pada soalan esei, cikgu rasa macam dia sangat kesamaan dan perbezaan pronasi dan supinasi boleh tengok semula dalam konteks. Nyatakan ciri-ciri tindakan daya terhadap sistem mekanika jasad pun ada juga. So cikgu nak bincang tentang soalan nombor 3 je lah. Okey. Cadangkan satu sesi praktis yang melibatkan kemahiran membuat tendangan dalam sukan bola sepak. Beri sebab kepada pemilihan cadangan sesi praktis tersebut. Satu sesi praktis yang melibatkan kemahiran membuat tendangan. Okey. So ini ialah lebih kepada kita nak ajar tentang kemahiran. So kemahiran apa yang kita nak ajar? Jadi kemahiran membuat tendangan. Okey, bila kita cerita tentang kemahiran membuat tendangan ni, kemahiran membuat tendangan ialah satu kemahiran distrik. Okey, kemahiran distrik. Satu kemahiran yang ada titik mula dan ada titik akhir. Okey, dia bukan kemahiran yang bersiri. Sebabnya dia dah jelaskan ada satu je kemahiran menendang je. Jadi itu ialah satu kemahiran distrik. Bila ada kemahiran distrik, maknanya bila kita nak cerita tentang latihan yang boleh dibuat, kita tengok pula ada praktis spesifik dan ada praktis variasi. Okey, kita tengok, kamu boleh tengok muka surat 230. 230 Jadi bila kita cakap satu kemahiran je, kemahiran distrik, satu kemahiran je, maka itu ialah kemahiran spesifik.
Kita jadi untuk 10 makan kan banyak markah dia. Jadi kita boleh kaitkan dia dengan satu, kemahiran distrik. Kedua ialah kita kena cerita tentang praktis spesifik. Praktis spesifik ni dia ada maksud dia, praktis spesifik dia apa? Mengkukuskan. Kemudian apa pula tujuan dia? Kemudian apa pula caranya? Macam mana cara kita nak ajar mereka dalam untuk praktis spesifik. Okay. Lepas tu kita ada kesan positif dia, kesan negatif dia. Okey. Jadi semua tu boleh kita masukkan untuk dapatkan satu sesi latihan untuk sesi menendang bola sepak kita tu. Itu tak logik kan, nak ajar menendang aja pun. Tapi itulah soalan ni macam mana kan. Alright. So soalan nombor 4 ialah huraikan jenis tuas yang terlibat dalam aksi sukan di atas. Nyatakan aksi sukan lain yang turut mengaplikasikan jenis tuas yang sama. 5 markah. Sistem tuas apa ia merupakan sukan baling tukar besi. Sekejap. Baling tukar besi ialah sistem tuas kelas pertama. Why sistem tuas kelas pertama? Sebab Ya. Dia tak dalam bilik dia. Sistem tuas kelas ketiga. ada ini kan Epa punya ni. Fulcrum kita ialah Dia tak dalam siku. bilik dia. Bukan Epa punya. Daya kita ialah Oh, orbital nanti set. apa Epa punya pula? Dan juga beban tu ialah ni lah. Kan nak letak dekat tilam bawah katil dia tu. Tukul besi tu. Untuk Epa Tak sebenarnya. Sebenarnya ialah tuas kelas pertama. Why? Sebabnya kita punya tangan jadi fulcrum. Kita punya tukul besi jadi beban. Daya ialah kita punya. Faham tak? Tukul besi tu ada panjang, lepas tu baru ada besi kan. Lepas tu itu ialah beban, tangan ialah fulcrum, kemudian ialah daya. Okey. Alright. So itu sajalah untuk kita punya latihan pengukuhan untuk bidang 3 ni. Sebabnya cikgu sebenarnya buat kelas ni untuk form 4. Masalahnya form 4 seorang tak masuk. Okey, so Ya. ada apa-apa soalan tak untuk ni? So next time cikgu akan kita akan bincangkan beberapa soalan lagi, especially hari Jumaat ni kita akan bincangkan untuk soalan soalan topikal untuk form 5 dalam buku teks form 5. So be ready. Bunda nak kokok kan? Kalau hari Jumaat, Masak mi dah. ataupun lebih awal daripada tu pun juga tak pasti Ya, macam siapa mana. letak macam tu? Hari Ahad ni last lah kita pergi kelas ya. Kelas kita. Jangan buat macam tu. Tapi next time Mana boleh? kita ni lah tengoklah macam mana esok ke lusa ke cikgu akan bagi semualah, ataupun cikgu akan buat itu saja ke macam mana ke. Ya. Alright, so itu saja untuk hari ni. Tu sampah mana tu satu buat sampah tu. Tu sampah tu. Please let me know soalan apa yang kamu nak tahu nanti bila-bila. So nanti bila kita Baik, jangan main kursi. buat live lagi. Alright, so Jangan main kursi kau. okay, Sharifah. Okay ya. Okay, alright. Bunda Bye-bye. ni untuk apa? Ini apa?